A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama meneruskan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Sudah masuk pada Ramadan ke-12 dan begitu juga dengan program Tadabbur Al-Quran edisi Ramadan kita sudah masuk pada siri ke-12. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur pada surah Hud ayat ke-52 insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Baik. Pertama sekali, untuk memahami pada ayat ini, kita perlu merujuk kepada surah Hud bermula ayat 50 hingga ayat 60. Ada apa dengan ayat 50 hingga ayat 60 ni? Baik, secara ringkasnya, ayat yang kita sedang kongsikan sekarang ini ialah ayat yang mengenai kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Nama kaum bagi Nabi Hud namanya kaum Ad. Jadi ia boleh sama-sama kita dapati kisahnya di dalam surah Hud bermula ayat 50 hingga ayat 60. Okey, boleh ya? Ini secara ringkas saya sebut begitu. Jadi, bila kita tahu kisah ni tentang kisah Nabi Hud dan kaum Ad, maka kat sini kita dapat faham bila Allah Ta'ala berfirman, dan dia berkata, dia yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Hud. Okey. Wahai kaumku. Siapakah yang dimaksudkan dengan kaumku di sini? Iaitu kaum Ad. Okey, jelas tak kat situ? Bila sebut tentang kisah Nabi Hud, saya kira di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang paling mudah nak tadabbur ialah ayat yang berbentuk kisah. Ayat yang berbentuk kisah. Tak kisahlah kisah para nabi ke, kisah orang soleh ke, kisah contoh Ashabul Kahfi ke, Ashabul Ukhdud ke, kisah Luqman ke, kisah Zulkarnain. Itu bila ayat yang berbentuk kisah ni dia lebih santai dan dia punya pemahaman berdasarkan konteks ayat itu lebih mudah. Tetapi jika kita meneliti, merenungi ataupun dengan makna kita tadabbur pada ayat itu, sebenarnya dia bukan hanya sesuatu yang kita panggil apa ya? Istilah dia macam ni tau. Bila kita baca buku cerita, kita akan dapat menjumpai nilai yang terdapat di dalam cerita tersebut. Dan begitu, bila kita tadabbur pada ayat-ayat yang bersifat kisah ataupun qasas di dalam Al-Quran, maka kita juga akan menjumpai bukan setakat
nilai, tetapi ia memberi kesan kepada setiap pembaca, khususnya setiap mereka yang tadabbur pada ayat itu. Baik. Jadi saya nak fokuskan terus kepada ayat supaya kita faham. Baik. Jadi ayat ni, kalau ikutkan kita perlu tengok secara dalam gambaran yang luas kan, tetapi saya nak meraihkan masa yang ada, kita fokus pada ayat 52. Cuba tengok pada permulaan ayat. Allah Ta'ala berfirman, wa ya qaumi. Okey, kita fokus kat sini. Wa ya qaumi. Ayat kat sini, dia adalah ayat yang berbentuk seruan. Okey, sebelum ni kita dah jumpa kan ayat yang berbentuk seruan begini kan? Yang disebut sebagai an-nida. Yang saya telah jelaskan sebelum ni. Ia berbentuk ayat seruan. Jadi kat sini, siapa yang menyeru? Okey, dah disebutkan tadi. Yang menyeru ialah Nabi Hud. Kemudian kepada siapa yang diseru? Iaitu kaumku. Kalau kita tengok, pada lafaz qaumi ni, dia sebenarnya ada dua perkataan. Satu, kaum. Kemudian, dia ada tambah lagi satu huruf, ya, yang berbaris mati. Ya ni sebenarnya ganti nama. Ganti nama. Ana, iaitu saya. Sebab tu dia sebut qaumi, kaumku. Cuma di dalam penulisan, huruf ya ini dihazaf ataupun dibuang. Cuma bagaimana kita nak tahu? Okey, senang je. Kalau ikut asal, ini kita belajar sikitlah basic bahasa Arab. Kalimah yang berada selepas kata seru, ya ni, dia kena berbaris atas sepatutnya. Ya qauma, macam tu. Tetapi disebabkan kalimah qaumi dalam ayat ni sebenarnya ada dua kalimah, qaum dan juga ya yang bermati itu. Walaupun huruf ya itu telah dibuang, dihazaf, tetapi kita boleh tahu bahawa sememangnya asal pada kalimah qaumi ini ada ya itu dengan melihat pada baris yang ada, yang berbaki di sini. Jadi sebab itu bila disebut ya qaumi, wahai kaumku, dia tak hanya sebut wahai kaum saja. Diterjemah dengan wahai kaumku. Kaumku yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah merujuk kepada kaum Ad. Okey, sepintas lalu saya merujuk di dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibn Kathir menjelaskan hal ini. Dan sangat menarik untuk kita sama-sama ketahui. Apa dia? Bila ayat tentang kisah Nabi, ini satu advantage lah pada kita sebab di peringkat pendidikan awal kanak-kanak, baik di tadika ke prasekolah ke sekolah rendah ke, memang ada dimasukkan elemen untuk menceritakan tentang kisah para Nabi. Jadi di manakah sumber yang paling tepat untuk ceritakan tentang kisah-kisah para Nabi yang terdahulu? Ya, sumbernya adalah daripada Al-Quran. Jadi ini sangat menarik. Sebab itu, bila kita rujuk dalam kitab Qasasul Anbiya yang disusun ataupun yang dihimpunkan oleh Imam Ibn Katsir, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah para Nabi. Pertama sekali, bila sebut tentang kisah Nabi Hud, siapakah Nabi Hud? Nabi Hud ialah salah seorang daripada keturunan Nabi Nuh melalui jalur ataupun melalui keturunan Sam bin Nuh. Dan lebih tepat lagi disebut dalam kitab Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Katsir, keturunan ataupun kaum Nabi Hud ini adalah generasi yang keempat daripada Sam bin Nuh itu. Maksudnya ada beberapa orang lagi, anak, cucu, cicit. Kita boleh kata lepas cicit apa ya? Cicit seterusnya lah. Sedang kata kaum Nabi Hud ini adalah cicit. Lepas cicit apa? Cuit. Tak kisahlah apa sebutannya. Begitulah. Maksudnya selang 4 generasi. Okay. Ataupun generasi yang keempat. Disebutkan juga bahawa Imam Ibn Katsir menyatakan di mana lokasi mereka ni. Mereka ni tinggal di mana. Kan selepas berlakunya banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka selepas pada itu bertebaran mereka yang beriman, yang selamat di dalam banjir besar itu. Jadi mereka ini adalah generasi yang selamat daripada banjir besar yang berlaku.
Disebutkan bahawa lokasi tempat tinggal mereka ini adalah Al-Ahqaf. Kalau dalam Quran ada satu surah namanya Al-Ahqaf, Bukit Pasir, nama terjemahannya, yang berada di utara Hadramaut, Yaman, berhampiran dengan Oman. Bahasa mudahnya, lokasi adalah di bahagian selatan Jazirah Arab. Bahagian selatan. Sebab kalau tengok pada peta, negara yang paling selatan dalam kepulauan Arab tu ialah negara Yaman dan juga Oman pada hari ini. Yang mana mereka ini adalah di kalangan generasi yang Allah Ta'ala berikan kelebihan pada sudut tubuh badan. Tubuh badan mereka besar. Disebutkan bahawa besarnya tubuh badan kaum Ad ini, mereka boleh memahat pada gunung untuk buat rumah. Gunung, bukan bukit. Bukan bukit, tapi gunung. Maksudnya besar mana mereka itu. Subhanallah. Bukan itu saja, mereka ada kepakaran dalam bidang pertanian, architecture. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad dan menunjukkan mereka ini bertamadun, mempunyai tamadun yang sangat hebat. Malah ada pengkaji-pengkaji menyebutkan tempat tinggal mereka ini disebut sebagai kota Iram. Kota Iram ini satu kota yang mereka sebut ialah The Atlantis. Atlantis di padang pasir. Bukan dalam laut, tapi di padang pasir. Ini yang disebut oleh para pengkaji. Nak kata tamadun yang hebat pada zaman tersebut. Subhanallah. Tetapi apa yang berlaku, ia disebutkan di dalam ayat ini, ayat 52 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat yang berbentuk seruan, iaitu yang menyeru ialah Nabi Hud kepada kaum dia, iaitu kaum Ad. Apa dia seruan dia? Baik, saya padamkan dulu supaya kita nampak. Okey. Pertama selesai, kita faham pada penyebutan ya qaumi itu dalam bentuk seruan. Jadi apa yang diseru? Apakah intipatinya? Iaitu di sini kita perhatikan. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Okey, sampai sini. Kat sini ada perintah. Apa perintahnya? Yang pertama, istaghfiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Dan yang kedua, kemudian tubu ilaih, bertaubatlah kepadanya. Jelas ada kat situ. Apa yang disuruh oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaum dia. Kenapa? Soalan dia timbul, persoalan kat sini, kenapa? Limaza ataupun why Nabi Hud memerintahkan kepada kaum dia supaya beristighfar. Istighfiru ni maksud beristighfar. Istighfar maksudnya memohon ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubat. Ada dua benda. Pertama istighfar, yang kedua bertaubat. Soalannya kenapa? Okey. Bila kita rujuk di dalam kitab Qasasul Anbiya, terdapat dua fasa azab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah timpakan kepada kaum Ad. Fasa yang pertama iaitu berlakunya kekeringan, berlakunya kemarau panjang. Kemarau panjang. Okay. Berapa lama? Disebut dalam kitab Qasasul Anbiya selama 3 tahun. Maksudnya hujan tak turun. Jadi panduannya, bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Hud supaya berikan peringatan. Kerana sebelum diberikan peringatan itu, sebelum ditimpakan azab itu, mereka ini adalah kaum yang mana disebut oleh Imam Ibn Katsir, kaum yang menyembah berhala. Kalau kita cuba imbas balik kan, mereka ini adalah generasi yang selamat daripada banjir besar yang melanda. Dan banjir itu merupakan azab Allah kepada orang-orang kafir.
di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Kalau ikutkan dari sudut generasi, mereka adalah generasi keempat. Kaum Ad ni, generasi keempat. Apa yang kita faham? Kat sini kita boleh ambil satu peringatan. Tok Wan depa ni, Tok Wan, tok nenek moyang depa dulu ni, iaitu merujuk kepada generasi yang pertama tu. Generasi pertama adalah generasi yang selamat daripada banjir besar. Boleh jadi generasi yang kedua masih lagi terkesan dengan apa yang berlaku. Mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian lama-kelamaan daripada satu generasi, bila mana mereka sudah semakin selesa dengan kehidupan, dan maka pada waktu itu semakin lalai daripada peringatan. Sampailah ke generasi yang keempat. Inilah dia mesej yang Allah Ta'ala nak berikan peringatan kepada kita, bahawa bila mana sesuatu manusia ataupun seseorang manusia itu dia jauh daripada bimbingan wahyu, maka dia akan melampau batas. Jadi apa yang akan berlaku? Pertama, Allah Ta'ala akan mengutuskan utusannya. Allah Ta'ala akan berikan peringatan. Jadi di kalangan kaum Ad itu Allah utuskan Nabi Hud alaihi salam untuk berikan peringatan. Dan peringatan itu merujuk kepada apa? Yang pertama ialah meninggalkan sembahan berhala. Meninggalkan sembahan berhala. Dan yang kedua, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita cuba mencermati ataupun merujuk kepada kisah-kisah Nabi terdahulu, kita akan jumpa benda yang sama. Setiap rasul itu membawa mesej yang sama. Mengajak manusia yang dah semakin jauh, dah semakin lara, semakin lalai ini, nak berikan peringatan kepada mereka, apa yang kamu buat ni adalah perbuatan yang melampau batas. Dan Allah tidak suka dengan perkara ini. Jadi perintahnya ialah supaya berikan peringatan kepada mereka supaya meninggalkan perbuatan mensyirikkan Allah, iaitu menyembah selain daripada Allah. Hanya mentauhidkan Allah Ta'ala, itu dengan cara taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tak guys tu? Okey, kita sambung. Siapa nak balik ini? Jadi, bila mana kita memahami pada kisah Nabi Hud dan juga kaum Ad berdasarkan kitab Qasasul Anbiya yang disebut oleh Imam Ibn Katsir ini, bila mana mereka diberikan peringatan oleh Nabi Hud alaihi salam, mereka menentang, mereka menolak, mereka mengingkari apa yang disampaikan. Jadi Allah Ta'ala timpakan azab fasa pertama. Azab fasa pertama iaitu berlakunya kemarau panjang. Jadi dalam ayat ini adalah ayat yang nak menyebut tentang apa ni? Solusi. Solusi masalah. Masalahnya kemarau panjang. Hujan tak turun. Jadi mereka tidak boleh bercucuk tanam. Tanah menjadi kering, berkeping-keping. Dan bila tidak ada sumber air, di manakah sumber untuk hidup? Jadi kat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Walaupun kamu hebat macam mana pun, tubuh kamu besar macam mana pun, yang menguasai diri kamu itu adalah Allah. Jadi di dalam ayat ini secara ringkas je, mudah untuk kita faham. Solusi kepada masalah di sini telah diajarkan kepada kita semua dengan dua benda yang perlu buat. Pertama, mohon ampun, istighfar, dan yang kedua, tubu ilaih, iaitu bertaubat kepada Allah. Bila mana melakukan hal ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri apa? Tengok pada ayat ni.
yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Okey, sampai sini. Baik, saya nak kongsikan. Mungkin benda ni agak teknikal sedikit bagi yang tidak mempelajari bahasa Arab. Tetapi saya nak cuba kongsikan dengan cara yang mudah. Baik. Sebenarnya, pada ayat ini, baik, saya padam dulu. Saya padam dulu. Fokus dia kat sini. Fokus dia kat sini. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ayat ini, uslub tu gaya bahasa. Uslub tolak. Tolak ni maksudnya permohonan ataupun permintaan. Ayat ni adalah bentuk permohonan, permintaan. Perintah supaya yang kaum itu memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah. Jadi ayat berikutnya ini, yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ayat ini sebenarnya sampai habis ni. Okey, tapi saya nak kongsi satu-satu. Pertama sekali poin dia kat sini. 1, 2, kemudian 3. Ada 3 poin. Yang 3 poin ini nama dia jawabul talab. Ini istilah dalam balaghah ataupun ilmu nahwu ataupun disebut juga dengan lafaz jazak. Okay. Saya nak bagi pemahaman yang ringkas dan mudah untuk kita faham. Ayat ni begini, nak mudah faham. Bila Allah Ta'ala firmankan, iaitu dengan makna Nabi Hud telah memerintahkan supaya kaum Ad ini minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Jadi bila mereka melakukan hal tersebut, apa balasannya? Jazak maksudnya balasan. Apa jawab kepada permintaan yang mereka buat? Jawabut talab. Apa dia? Pertama sekali, Allah Ta'ala yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Ta'ala turunkan hujan. Boleh tengok dia punya tafsiran ini di dalam ruangan tafsir. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala tambah kekuatan. Tambah kekuatan kat sini pada sudut apa? Mal wal banun, iaitu harta dan juga anak-anak. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wala tatawallaw mujrimin. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Dan bila kamu dah dapat nikmat, tolong jangan kamu kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat ini sangat menarik sebenarnya. Bila kita belajar bahasa Arab, kita akan nampaklah subhanallah hebatnya penyebutan ayat ini. Jadi saya minta maaf lah sebab bagi yang tidak mempelajari bahasa Arab mungkin dia agak sukar untuk memahami hal ini. Tapi saya cuba untuk juga deliver perkara ini supaya kita nampak. Dia point dia ada pada setiap kalimah ni. Pada kalimah yursil, yazidkum, kemudian la tatawallaw. Ada 3 poin dekat situ. Jadi ia disebut sebagai jawabut talab. Istilah dia tu. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada tafsiran ayat, memang secara terang lagi bersuluh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kepada kita pertama sekali makna daripada penyebutan istaghfir. Istaghfiru rabbakum kat situ. Istighfar dengan makna pertama sekali beriman. Kenapa? Sebab kaum Ad pada waktu itu mereka telah mensyirikkan Allah. Jadi kamu kena beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar. Seperti mana kaum ataupun tok nenek moyang kamu dahulu yang diselamatkan daripada banjir besar itu. Yang kedua, iaitu memohon ampun kepada Allah kerana mensyirikkannya. Makna kata betul-betul kamu memohon ampun disebabkan apa? Kamu sedar bahawa perbuatan kamu itu adalah perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian perintah yang kedua disebutkan oleh Nabi Hud alaihi salam supaya tubu, bertaubat. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Dengan makna apa?
meninggalkan penyembahan selain Allah. Satu. Dan yang kedua, kembali taat kepada Allah. Simple je. Sebab apa? Mereka ni dah ada basic ataupun bahasa mudahnya mereka tahu. Kerana tok nenek moyang mereka dahulu adalah orang-orang yang beriman. Malah mereka itu adalah orang yang terselamat daripada azab. Cuma kita kena belajar sesuatu daripada kisah mereka ini. Inilah sifat manusia. Kan? Bila tidak diberikan peringatan, dia akan melampau batas. Jadi ini satu perkara yang boleh sama-sama kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Dan apa makna yursilis samaa alaikum midrara? Iaitu Allah Ta'ala beritahu yang turun daripada langit itu maksudnya hujan. Dan hujan ini bukan hujan biasa, tapi hujan yang turun dengan terus-menerus, dengan deras. Subhanallah. Ini satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Setelah apa? Setelah mereka mematuhi perintah Rasul. Jangan main-main. Perintah Rasul ni, kalau kita buat, kita akan dapat. Sebab ia adalah perintah Rasul. Boleh kat situ. Kemudian apa pula makna yazidukum quwwatan ila quwwatikum? Iaitu Allah Ta'ala menambah kekuatan tubuh. Tubuh badan mereka tu kan besar. Jadi Allah Ta'ala berikan lagi kelebihan kepada mereka. Dan maksud yang lain ialah bertambahnya itu ialah pada sudut harta dan juga anak pinak. Dan akhir sekali, apa makna la tatawallau mujrimin? Iaitu kalau kita melihat kepada ayat, di situ adalah ayat dalam bentuk larangan. La tatawallau, jangan kamu berpaling. Jangan kamu berpaling dengan makna jangan kamu kembali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu berbuat dosa. Sebab apa? Bila kamu dah dapat semula apa yang kamu nak selama ini, kan sebelum ni hidup senang lena, kan, dengan apa pertanian yang menjadi, kemudian dengan mereka boleh mendirikan tamadun kehidupan yang hebat. Jadi bila Allah Ta'ala uji dengan kemarau yang panjang, mereka dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan susah, dalam keadaan kebuluran. Dan bila dapat nikmat, maka di sana ada peringatan supaya apa? Supaya mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Di dalam penafsiran ayat ini saya merujuk kepada beberapa dapatan kitab tafsir, iaitu daripada kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir As-Sa'di dan juga tafsir Abi Su'ud. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadi saya dah beritahu dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibn Katsir jelaskan bahawa azab bagi kaum Ad ini dia ada dua fasa. Okey. Yang ni adalah apa yang berlaku pada fasa yang pertama. Fasa pertama berlakunya apa? Fasa pertama berlakunya Allahumma salli ala Muhammad, kemarau. Kemarau panjang. Fasa yang kedua, iaitu fasa kehancuran. Okey. Mungkin saya kehancuran. Okey. Mungkin kat sini saya tak sempat nak kongsikan semula kesemuanya sebab apa? Kisah Nabi Hud ni disebut di dalam 11 surah. Okey, disebut di dalam 11 surah. Jadi surah apa? Baik, dekat sini saya ambil masa sikit, saya akan kongsikan dan tolong buat catatan supaya kita dapat gambaran yang lebih besar, lebih luas ya. Bila sebut tentang kisah Nabi Hud dan juga kaumnya, kaum Ad disebutkan. Baik, yang pertama kita rujuk dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf. Baik, saya tuliskan ya nama surah dan juga angka ayatnya. Merujuk pada ayat 25 sampai ayat 72. Kemudian surah Hud tadi saya dah tulis dah. Ayat 50 sampai 60. Kemudian surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun
Okey, surah Al-Mu'minun bermula pada ayat 31 sampai 41. Kemudian nombor 4, surah Asy-Syu'ara. Syu'ara, bukan Asyura ya, Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 140. Kemudian nombor 5, surah Fussilat. Surah Fussilat pada ayat 15 hingga 16. Kemudian nombor 6, surah Al-Ahqaf. Ni Bukit Pasir ni adalah kawasan penempatan kaum Ad yang saya sebut tadi. Jadi ada satu surah dalam Quran namanya Al-Ahqaf, iaitu rujuk pada ayat 21 sampai ayat ke-25. Kemudian nombor 7, surah Az-Zariyat. Az-Zariyat, iaitu merujuk pada ayat 41 sampai 42. Kemudian surah yang ke-8, surah An-Najm. An-Najm, iaitu pada ayat 50 sampai 55. Kemudian dalam surah Al-Qamar, ganggu pula kat sini. Ya, terhalang kat situ. Okey, Al-Qamar, iaitu merujuk pada ayat 18 sampai 22. Kemudian surah ke-10 Al-Haqqah pada ayat 6 hingga 8. Dan yang terakhir surah Al-Fajr, iaitu pada ayat 6 sampai 14. Okey. Ini berdasarkan apa yang saya sempat analisis lah. Jika ada ayat-ayat lain itu boleh tambah lah. Mungkin dapat rujukan di dalam kitab lain ke, daripada ustaz-ustaz lain, ustazah lain ke, boleh tambah. Yang ni yang setakat saya jumpa dan setakat yang sempat saya analisis dan saya kongsikan kat sini. Okey. Ada maksudnya kisah mengenai Nabi Hud dan kaum Ad ini bertebaran banyak di dalam Al-Quran. Kenapa ya diulang-ulang kisah Nabi Hud ini? Malah di dalam surah Hud ini, dia bukan hanya cerita pasal kisah Nabi Hud saja. Bermula daripada kisah Nabi Nuh, Hud, Soleh. Kemudian disebut juga Nabi Lut, Nabi Syuaibnya. Kenapa disebut kisah-kisah lampau ini? Kenapa disebut kisah umat-umat terdahulu ini? Maka sebab itu pada hari ini, bila kita tadabbur pada kisah Nabi Hud, apa yang boleh sama-sama kita kongsikan? Apa yang sama-sama yang boleh kita dapatkan refleksi daripada penyebutan ayat ini? Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi, tadi saya dah kongsikan, ayat ini adalah ayat yang berkisah tentang fasa pertama azab terhadap umat Nabi Hud alaihi salam. Jadi apa berlaku bila Allah Ta'ala timpakan kemarau panjang selama 3 tahun dan telah diberikan panduan oleh Nabi Hud supaya apa? Pertama, supaya beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah. Mereka buat ke tak buat? Jawapannya mereka tak buat. Sebab tu adanya fasa kedua, azab. Azab terhadap kaum Ad ni ada fasa kedua, iaitu fasa kehancuran. Jadi saya bagikan poin ringkas, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum Ad ini dengan kebinasaan yang sangat-sangat dahsyat. Boleh rujuk di dalam ayat-ayat yang saya telah kongsikan tadi. Jadi secara ringkasnya kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya azab Allah terhadap mereka ini. Bila mana mereka dah lama ni menanti hujan ni. Jadi Allah datangkan azab tu macam mana? Allah berikan pengharapan palsu kepada mereka, iaitu mereka nampak daripada jauh
awan gelap. Nampak daripada jauh awan gelap. Awan gelap ni bagi mereka awan mendung ni, ni nak turun hujan lebat lah ni. Mereka berharap bahawa itu adalah hujan yang akan memberikan nikmat kepada mereka. Tetapi Nabi Hud berikan peringatan. Tidak. Itu adalah awan yang mengandungi azab. Awan yang mengandungi azab. Dan akhirnya sampai pada tempoh masanya, ternyata ia adalah sememangnya azab daripada Allah Ta'ala kepada sekalian orang-orang kafir. Umat Nabi Hud alaihi salam. Dalam tempoh 8 hari tanpa henti. 8 hari. 8 malam disebut. 8 malam 7 hari. Tanpa henti, mereka di badai azab. Angin, taufan, ribut yang menyebabkan kebinasaan, kematian yang sangat-sangat dahsyat kepada umat Nabi Hud alaihi salam. Jadi itu adalah fasa kedua azab yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa? Sebab mereka mengingkari Rasul. Mereka tak buat pun ni. Tak beristighfar pun, tak mohon ampun pun, tak bertaubat pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa mesej yang kita belajar kat sini? Seandainya mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Hud alaihi salam, iaitu mereka beristighfar dan juga mereka bertaubat, apa yang mereka dapat? Yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Mereka akan diberikan hujan. Hujan ni sumber kehidupan pada mereka ni. Bila dah tak ada kemarau, maka pertanian boleh on balik. Begitu juga Allah Ta'ala berikan kelebihan pada sudut apa? Harta dan juga anak. Kenapa? Allah Ta'ala berikan mesej kat sini, harta dan anak ini adalah simbol kebahagiaan. Kan selalu bila orang sebut, selalu orang tanya, dah kahwin setahun dua, orang tanya, ni tak ada anak lagi ke? Jadi bila ada anak tu, nampak ni keluarga bahagia dan sebagainya. Sama juga dengan harta. Ni duk menyewa lagi ke? Nampak masih lagi tak orang kata tak sempurna lah hidup tu. Jadi sememangnya Allah Ta'ala sebutkan kepada kita bahawa ini satu mesej yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Kalau hari ini kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar kepada permasalahan. Tetapi kena ingat ya, saya sangat tertarik dengan ayat ni, subhanallah. Walaupun pendek saja ayat ni, tapi dia memberikan peringatan yang sangat besar. Cuba tengok pada ayat yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Okey, saya bagikan kepada dua kat sini. Sebenarnya dia bersambung, tetapi dia ada dua konteks ayat yang berbeza. Ayat kat sini sebenarnya yursidi dengan yazidkum kat sini, kedua-duanya itu dia dalam bentuk ayat yang kita boleh istilahkan sebagai berita gembira, iaitu targhibun. Ini yang saya jelaskan sebelum ni ya. Berita gembira. Berita gembira. Tetapi pada masa yang sama, Allah datangkan ayat dalam bentuk tarhib. Tarhib, iaitu ancaman. Subhanallah. Nampak tak pada ayat ni? Apa yang Allah Ta'ala nak berikan peringatan kepada kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk mendatangkan azab kepada hamba-hambanya. Sekiranya hamba-hambanya itu melampau batas. Nampak ni? Wala tatawallau, dan janganlah berpaling. Berpaling daripada apa? Berpaling daripada taat kepada Allah. Dengan maksud mujrimin ini maksudnya berdosa. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sebalik apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, maka di sana juga adanya peringatan, jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh dapat daripada ayat ini? Secara ringkas di dalam ruangan tadabbur dan refleksi di dalam
buku tadabbur yang saya sediakan ini, saya kongsikan ada 5 poin. Yang pertama sekali, dalam kehidupan kita, ataupun saya nak fokus kepada dakwah kan, gunakan konsep tarhib wa taghrib dalam berdakwah kan. Ketika mana kita menyampaikan sesuatu peringatan, nasihat ataupun teguran kan, jangan terlalu kita menampakkan bahawa orang yang ditegur itu semua salah, kita je betul kan. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, kita sendiri pun tak suka ditegur kan, kita sendiri pun tak suka ditegur. Begitulah situasi kalau kita berada di tempat orang yang kena tegur. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan uslub ataupun gaya bahasa yang boleh kita adaptasi dalam berdakwah. Jangan kita kecilkan skop dakwah ni. Kalau Ustaz, saya bukan pendakwah. Masuk dakwah kat sini boleh juga sebagai teguran kepada ahli keluarga. Kan kita sebagai seorang bapa kan, bapa, sebagai mak, sebagai abang. Jadi kalau ada orang di bawah kita yang melakukan sesuatu yang mungkin bukan benda besar pun, benda kecil je. Contoh, dia ni tak dengar cakap dan sebagainya. Macam mana kita nak tegur dia? Kita gunakan konsep tarhib wa taqrib. Kan? Gunakan pendekatan yang lebih beremosi dengan memberikan rasa harap, meraih nikmat, dan masa yang sama berikan juga ancaman supaya tidak melampau batas. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaum dia. Kalau kamu beristighfar, kalau kamu beriman dan juga memohon ampun kepada Allah disebabkan kesyirikan kamu, dan juga kamu bertaubat, maka apa yang Allah Ta'ala beri? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan mengembalikan semula nikmat kamu. Iaitu Allah turunkan hujan, kemudian Allah Ta'ala membiarkan kamu, memberikan pertambahan pada sudut kekuatan kamu dengan adanya anak-anak, dengan banyaknya harta kamu. Tetapi kamu kena ingat, kalau kamu berpaling, kalau kamu kembali semula dalam mensyirikkan Allah, itu adalah sesuatu yang mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita nak menyampaikan peringatan, saya ambil contoh mudah macam ni lah. Contohlah katakan ya, ada di kalangan ahli keluarga kita yang tak solat katakan. Saya ambil contoh ni mungkin sebab contoh ni ada contoh yang bersifat global lah. Kita tak merujuk pada mana-mana orang. Tetapi mungkin kebanyakan kita menghadapi masalah yang sama. Macam mana kita nak menghadapi orang yang seperti ini? Kita gunakan konsep tarhib wa taqrib. Pertama sekali, bila kita nak menyampaikan sesuatu peringatan, saya suka benda ni. Saya suka menggunakan teknik macam ni. Contoh lah, ini contoh tak ada kena mengena yang hidup maupun yang mati. Mat, kalau mat tak puasa, mak boleh tolong bayar fidyah sebab mat tak puasa. Tapi kok mana pun mak kena ganti juga puasa tu. Tapi kok pun boleh bayar fidyah. Tapi kalau mat tinggal solat, mak tak boleh nak tolong. Sebab solat ni hutang kita dengan Allah yang seorang itu kena buat sendiri. Jadi kita gunakan pendekatan yang lebih beremosi. Sebenarnya solat ni tak susah pun. Gunalah macam mana teknik cara sekalipun. Kalau betul lah kita solat ni, ganjarannya apa? Allah Ta'ala sediakan tempat kita dalam syurga. Ceritalah macam mana sekalipun, supaya ada sesuatu yang boleh mereka mengharap. Sebagai contoh, ini penting kalau kita ada input ilmu yang banyak lah kan. Kita ambil contoh, ambil satu kisah tentang Allahumma salli ala Muhammad. Kisah, lupa pula nama sahabat tu. Thawban radhiyallahu anhu. Thawban ni seorang sahabat Nabi, yang mana dia ni adalah orang yang sangat kasih, cinta, rindu pada Nabi SAW. Yang mana Thawban ini orang yang sentiasa berada di saf solat di dalam masjid Nabi. Orang yang tak pernah tinggal solat. Jadi kita nak ambil satu
kisah Sauban ini supaya boleh berikan satu motivasi ataupun targhib kepada orang-orang yang malas nak solat dan sebagainya. Jadi apa kisah Sauban ni? Baik, mungkin agak panjang, saya nak ringkaskan saja. Satu hari, kan, Nabi tak nampak Sauban kat masjid. Sebab memang tiap hari Nabi akan tahu Sauban memang ada kat tempat dia. Sebab apa? Dalam masjid Nabi itu, di penjuru kanan paling depan masjid Nabi itu adalah kawasan kebiasaan Sauban radhiyallahu an akan berada. Maksud dia akan solat kat situ. Sebab kawasan itu, ni panduan untuk kita solat berjemaah. Solat di masjid. Cari tempat yang bukan laluan orang. Maksudnya tak ada orang menghalang kita. Jadi dia akan duduk di penjuru kanan paling depan. Itu tempat Sauban. Satu hari Nabi tengok, tak ada. Jadi waktu tu solat subuh. Nabi suruh sahabat-sahabat lain tolong tunggu. Tunggu. Sauban pun tak ada. Jadi akhirnya, selepas habis solat subuh, Nabi suruh para sahabat cari Sauban. Ringkas cerita, bila cari-cari, mereka dapat tahu ada orang yang tahu rumah Sauban ni kat mana dan mereka pergi. Rupa-rupanya rumah Sauban ni sangatlah jauh. Dengan berjalan kaki 3 jam baru sampai. Bila sampai ke rumah, barulah mereka tahu bahawa Sauban telah meninggal dunia. Subhanallah. Dan rupa-rupanya Sauban tak ada hari itu sebab dia telah meninggal dunia. Cuma ada satu benda yang pelik. Yang disampaikan oleh sahabat yang pergi bertemu dengan isteri kepada Sauban radhiyallahu anhu. Isteri dia kata apa? Di saat sakaratul maut, sebelum dia mati, dia menyebutkan kenapa tak jauh lagi. Kenapa bukan yang baru? Dia berulang kali sebut benda tu. Lalu bila disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tersenyum. Kenapa? Nabi cerita semua tu. Sauban ini, bayangkan saja, di saat perjalanan dia nak pergi ke masjid itu 3 jam. Masya Allah. 3 jam perlukan. Tetapi apakah kekuatan yang membuatkan dia boleh mendirikan solat di masjid tiap-tiap waktu? Disebabkan hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Barang siapa yang bersuci di rumah. Bersuci ni maksudnya berwuduk di rumah. Lalu dia keluar daripada rumah pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Maka setiap langkahannya itu. Langkahan yang pertama diangkat darjat. Dan langkahan yang kedua diampunkan dosa. Subhanallah. Agak-agak dalam tempoh 3 jam tu berapa banyak Allah Ta'ala muliakan Sauban dan berapa banyak dosa yang Allah Ta'ala ampunkan. Subhanallah. Jadi di saat sakaratul maut dia kata kenapa tak jauh lagi? Subhanallah. 3 jam tu tak jauh ke? Kita hari ni jalan kaki ataupun naik motor, naik kenderaan 5 minit tak sampai. Kemudian, kenapa? Apa makna? Kenapa bukan yang baru? Nabi SAW lanjutkan. Nabi ceritakan bahawa pernah Sauban ini di dalam satu musim sejuk, ada seorang hamba Allah ni di dalam kesejukan. Akhirnya, pada waktu tu Sauban dia pakai 2 lapis baju. Baju baru di bahagian dalam, baju lama di bahagian luar. Jadi dia waktu melihat orang yang menggigil kesejukan itu, dia tanggalkan baju dia yang di bahagian luar, iaitu merujuk kepada pakaian yang lama itu, diberikan pakaian itu kepada orang yang kesejukan tadi ini. Rupa-rupa di saat sakaratul maut Sauban ini, Allah Ta'ala telah menunjukkan kebaikan, pahala daripada apa yang dia buat itu. Maksudnya, kalaulah dia bagi dengan baju yang baru, lebih-lebih berganda lagi pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau kita gunakan teknik ini, barangkali orang yang mendengar, dia akan mendapat satu motivasi dalam kehidupan dia. Begitu juga kita berikan ancaman dan sebagainya, iaitu menggunakan konsep tarhib wa takrib. Okey, mungkin itu adalah pendekatan yang lebih elok yang kita boleh adaptasi daripada ayat ke-52 dalam surah Hud ini. Harap-harap boleh faham dengan apa yang saya kongsikan tadi. Okey. Yang kedua, rahmat di sebalik ujian. Subhanallah.
Dalam ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mendatangkan musibah, azab, iaitu dengan kemarau panjang kepada kaum Ad? Sebab apa? Tujuannya supaya dengan sedikit kesusahan, manusia kembali mentauhidkan Allah. Tapi malangnya, kaum Ad, mereka tidak menggunakan peluang tersebut. Sehingga menyebabkan mereka diazab dengan kebinasaan. Jadi kalau kita nak reflekskan dengan diri kita hari ini, dalam hidup kita, kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit, dengan kekurangan wang, dengan kemiskinan. Jadi apa tujuannya? Waktu kita sakit, kita banyak sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berbanding waktu kita sihat. Dan begitu juga waktu kita dalam keadaan kesempitan, di saat orang tidak ada untuk membantu kita, siapa yang nak bantu kita? Dan di saat itu rupa-rupanya Allah Ta'ala nakkan hamba-hambanya itu sentiasa merintih, merayu, berdoa, minta kepada Allah. Jadi sebab itu sebenarnya, di sebalik ujian yang mendatang itu ada rahmat yang menyebabkan kita berpaut, berpeluk, bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istighfar dan bertaubat sebagai solusi masalah. Yang ini kita adaptasi daripada ayat ini. Sebenarnya inilah dia yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Jika ditimpa musibah, cepat-cepat beristighfar, yakni beribadah kerana Allah. Ibadah itu kerana Allah, bukan ibadah kerana musibah itu nak diangkatkan. Maksudnya, contoh sakit. Janganlah kita solat itu sebab sakit saja. Percayalah, kalau kita buat macam tu, nanti bila dah sihat, kita lupa kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kena perbetulkan cara ibadah itu. Sihat ke, sakit ke, senang ke, susah ke, tetap ibadah kita lillahi Ta'ala. Yang nak beri sembuh Allah. Kalau tak mau beri sembuh pun, Allah Ta'ala juga. Dan mengakui kekhilafan atas perbuatan maksiat. Kena kita rendahkan diri kita. Kena kita akui semua ni sebab salah aku. Jangan pernah kita buruk sangka pada Allah. Jangan pernah kita meletakkan kesalahan kepada orang lain. Yakinlah pasti bantuan Allah akan tiba dan masalah diselesaikan. Di dalam ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala tunjukkan realiti sifat manusia yang kebanyakannya tidak reti bersyukur. Sebab itulah Allah timpakan musibah supaya manusia sedar diri bahawa apa sahaja yang dinikmati di atas muka bumi ini adalah kurniaan Allah. Dia boleh beri dan dia juga boleh ambil kembali nikmatnya. Jadi oleh itu jangan kufur nikmat. Tengok saja pada kaum Ad. Allah berikan nikmat yang banyak pada mereka. Allah berikan tubuh badan yang besar. Mereka ini adalah generasi yang selamat daripada banjir besar. Sepatutnya mereka menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, bila Allah bagi nikmat banyak, manusia ni dia mudah lupa. Jadi apa? Dia jadi kufur nikmat kat situ. Jadi ini satu bentuk peringatan kepada kita bila Allah bagi nikmat, kekayaan, rezeki yang banyak, anak-anak ramai, harta banyak, maka jadilah orang yang sentiasa rendah diri, sentiasa dalam keadaan mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan jadi orang yang kufur nikmat. Dan akhir sekali, faedah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya merujuk kepada apa yang disebut dalam ayat ini. Secara keseluruhannya, Nabi Hud AS menyeru kepada kaum dia buat dua benda. Beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah. Tetapi kaum Ad, mereka enggan untuk memenuhi seruan itu. Jadi apa faedah kalau kita memenuhi seruan Allah? Maka ia diberikan ganjaran yang melimpah ruah dan memberi manfaat kepada mereka yang meyakininya. Manakala mereka yang mengabaikannya diseliputi penyesalan dan kerugian. Wallahu alam bisawab. Jadi muslimat dirahmati Allah, tolong kongsikan dalam dari tadabbur yang telah saya kongsikan dalam buku tadabbur kita ni, ada beberapa kosakata Al-Quran yang baru yang kita dapat. Kemudian apakah kaedah tadabbur yang boleh kita duplicate, yang boleh kita copy paste untuk sama-sama kita kongsikan pada ayat-ayat yang lain. Dan yang paling penting, apakah tindakan
Bila kita dah tadabbur ni, apa yang patut kita buat? Jadi sedikit panduan tadabbur kat sini. Jika ayat berbentuk seruan, macam ayat ni, ya qaumi. Okey. Perhatikan pada ayat seruan itu, sila fokus kepada penyeru. Siapakah penyeru dalam ayat ini? Okey. Dalam ayat ini penyerunya ialah Nabi Hud. Penyerunya adalah Nabi Hud. Kemudian fokus kepada yang diseru, kaum Ad. Kemudian apa yang diseru, iaitu diperintahkan untuk dua benda kat situ, istighfar dan juga satu lagi bertaubat. Renungi, maksudnya tolong tadabbur dan dapatkan refleksi. Panduan dekat sini juga ialah semakin luas info, maksudnya semakin banyak ilmu kita mengenai kisah Nabi Hud, kisah kaum Ad ini, kemudian bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara bertadabbur. Jadi semakin hebatlah juga tadabbur dan lebih banyak refleksi yang kita perolehi. Jadi kena ingat ya, setiap kita ni sudut pandangnya berbeza-beza. Mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeza dengan tuan-puan semua. Jadi cuba sinergikan. InsyaAllah ada sesuatu yang baik untuk diri kita. Wallahu alam bisawab, sampai sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah. Pengalaman, kelemahan ilmu dan penyampaian saya. Jadi kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.